Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Adabu Manazlan, pelajar tahun 1 Kejuruteraan Elektrik di Universiti Teknologi Malaysia. Okey, hari ini saya akan terangkan tentang etika jual beli. Jadi apa itu jual beli? Okey, pada khususnya jual beli ini bermaksud tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Atau apabila kita perincikan lagi maksud ini, jual beli ialah satu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai di mana situasi perjanjian itu dilakukan secara sukarela di antara kedua-dua belah pihak, yang mana satu menerima dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syarak. Jadi, kegiatan jual beli ini dikira sah jika penjual dan pembeli sudah mencapai kata sepakat. Apabila berpacu kepada hukum jual beli dalam Islam yang merujuk pada Al-Quran, jadi kita dapat simpulkan bahawa aktiviti jual beli adalah kegiatan yang halal dilakukan. Hal ini juga dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, atau dalam kata mudah, riba ni ialah bunga raya. Jadi, mengikut pada masa kini, etika jual beli dalam kalangan peniaga amatlah tidak memberangsangkan. Tetapi berbeza ketika zaman Nabi Muhammad SAW yang amat menitik beratkan soal etika jual beli dalam urusan niaga. Jadi kita tidak peliklah ekonomi masyarakat Arab dahulu masih lagi menjadi bahan bualan sehingga ke hari ini, dan juga negara Arab juga menjadi salah satu negara yang sangat maju dalam ekonomi. Etika yang pertama, Allah SWT telah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara yang bermaksud, sempurnakanlah takaran, jangan kamu termasuk orang-orang yang merugi, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerosakan. Jadi di sini Allah ingin menegaskan tentang sifat kejujuran dalam setiap individu. Jadi kejujuran ni amatlah penting dan mestilah menjadi prinsip utama dalam diri seseorang peniaga. Jadilah seperti baginda Rasulullah SAW yang sangatlah jujur dalam urusan jual beli. Hal ini amatlah penting lagi-lagi kita ni berada di zaman yang sangat penuh dengan fitnah. Ramai peniaga yang sanggup bersikap tidak jujur demi mendapatkan keuntungan kepada diri sendiri. Jadi saya ingin mengingatkan bahawa setiap yang kita lakukan pasti akan dipersoalkan di hari kelak. Jadi berbalik kepada topik kejujuran, saya akan memberikan sedikit contoh sifat kejujuran Rasulullah dalam urusan niaga, iaitu Nabi Muhammad SAW sering memberikan penjelasan tentang kualiti atau spesifikasi sesuatu barang dengan tepat. Etika jual beli yang kedua, Allah SWT telah mengingatkan dengan tegasnya tentang prinsip halal dan haramnya sesuatu urusan niaga dalam Al-Quran. Oleh itu, setiap peniaga, terutamanya peniaga Muslim, mestilah mengetahui asal usulnya dari apa yang kita perjualbelikan. Selain itu, sebagai kehalalan hasil yang kita dapatkan juga haruslah terhindar daripada unsur riba. Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah 278-279 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggallah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengejarkan, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiai dan tidak dianiai. Di sini Allah SWT dengan tegasnya menyatakan akibat kepada orang yang melakukan unsur riba dalam urusan jual beli. Jadi etika yang terakhir ialah tidak memakan harta orang lain dengan cara batil. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya.
Jadi di sini tidak halal lah bagi seorang Muslim atau sesiapa sahaja untuk mengambil harta orang lain secara tidak sah. Allah dengan tegas telah melarang hal ini dalam kitabnya. Ini meliputilah segala kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik dengan cara riba, judi, menyembunyikan cacat barang atau produk, menimbun, memakan harta orang lain, bersumpah palsu dan sebagainya. Orang-orang seperti ini boleh dikatakan telah berbuat zalim terhadap orang lain. Jadi kesimpulannya, etika jual beli amatlah penting dalam kehidupan seharian setiap individu, tidak kiralah sebagai pembeli maupun penjual. Etika ini haruslah diterapkan dalam kalangan masyarakat tempatan dengan lebih awal agar perkara-perkara yang tidak diingini boleh dicegah. Jadi sekian, terima kasih. Thank you geng. Moga murah rezeki yang dan semoga info ini bermanfaat.